Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adamana wa bi'ulumi fid daini amin. Salah 197 itu masalah makmum berdiri dirusuk imam apa hukum? Makmum dirusuk belakang imam. Ketahui kira saudaraku, bermula makmum berdiri dirusuk imam itu harus dua. Dengan kerana Nabi SAW yang duduk di rusuk Sayyidina Abu Bakar sebagaimana tersebut dalam hadis. Sesungguhnya hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi berlainan dengan dikeluarkan oleh orang lain. Jadi hadis apa? An Aisyah qalat Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakar fi maradihi alladhi mata fihi qa'idan. Allah. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah sembahyang Rasulullah SAW di belakang Abi Bakar, Abi Bakar imam, dalam masa sakitnya yang ia wafat di dalamnya. Masa sakit, kematian baginda, kewafatan baginda SAW. Hal keadaannya Nabi semayang duduk. Nabi semayang duduk diiring. Dan kata bisa bermula hadis ini hasan lagi sahih, mana sahajakan hujah lagi gharib, dan riwayatkan daripada Siti Aisyah lagi bahawasanya Nabi SAW keluar ia dari sakitnya, padahal ya Allah, padahal Sayyidina Abu Bakar sembahyang ia dengan segala orang. Maka sembahyang Nabi SAW duduk di rusuk Sayyidina Abu Bakar, dan sekian orang menurut Abu Bakar dan Abu Bakar menurut Nabi SAW. Ada ni pelik sikit cerita ni. Jadi Rasulullah datang sembahyang, maka sembahyang ni Nabi SAW duduk di rusuk Sayyidina Abu Bakar. Dan segala makmum pula menurut Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula menurut Nabi SAW. Itu khususnya bagi Nabi SAW. Dan kata Imam Mawardi, tengok dia bahas riwayat Nabi duduk di rusuk Abu Bakar menjadi imam sembahyang, itulah yang sah riwayat. Dan sebetulnya sungguhnya ada ulama mengatakan Nabi datang jadi makmum di belakang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti riwayat Siti Aisyah ni. Riwayat yang sah betul apa ni, kata Imam Nawawi. Nabi duduk di rusuk Abu Bakar menjadi imam sembahyang. Di sini Abu Bakar di imam, Nabi duduk di rusuk ni, seperti riwayat Sayyidina Aisyah ni. Dari riwayat Anas dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Anas qala shalla Rasulullah SAW fi maradihi halafa Abi Bakar. Ya Allah. Qa'idan fi sawbihi mutawashihan bih. Diriwayatkan bahasanya Anas bin Malik, katanya telah sembahyang Rasulullah SAW dalam sakitnya yang ia wafat, sakit dekat dengan wafat. Itu di belakang di belakang Sayyidina Abu Bakar, padahal keadaannya duduk pada kainnya yang diselendangkan atas ridak dia. Jadi maknanya kata Abu Isa, bermula hadisnya hasan lagi sahih.
dan telah dikeluarkan akan Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dalam bab innama ju'ilal imam liyutamma, dan Muslim pada bab istikhlaful imam. Ya. Dan dua bab ni ada dijualkan hadis. Ada pun riwayat yang Nabi tengah sihat dan Sayyidina Abu Bakar tak imam. Ada permasalahan di kalangan kabilah, Nabi datang pergi menyelesaikan dia. Bila masuk je waktu asar, dia tunggu lama tak balik. Dia orang rasa Nabi dah semayang di sana. Lalu Nabi SAW pun Sayyidina Abu Bakar pun ditolak dari ke depan semayang. Tengah semayang Nabi sampai ke sana. Bila Nabi Sayyidina Abu Bakar sedar Nabi sampai, dia gundur ke belakang. Bila ke belakang, Rasulullah suruh, Nabi SAW suruh, duduk tempat kamu ya Abu Bakar, jangan bergalih. Mana jadi imam lah. Sayyidina Abu Bakar tetap undur ke belakang. Nampak macam melawan kan? Tak, itu adab. Ya, jadi selepas sembahyang Nabi kenapa kau undur? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak, saya Abu Bakar di depan, Rasul SAW di belakang. Tak sepatutnya. Ya. Masa biasa. Ini terpaksa, ini masuk uzur. Jadi maknanya Rasulullah SAW kena uzur selepas duduk sebelah kerana Nabi SAW rusuk. Maknanya sah sembahyang dalam keadaan semikian, lagi pula duduk sebab ada uzur, tidak ada masalah. Habis itu. Kemudian babu ma jaa fil imam yang hadith fi raka'atin nasiyan. Barata menyatakan imam bangun pada 2 rakaat kemudian daripada sempurna, bangun tu dengan lupa. Ya. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi ini, dapatlah kita hukum orang yang tertinggal tahiyat pertama dengan lupa, dan bagaimana imam dan makmum memperbuat. Jaga dia banyak berselerak. Hari bangun ada muparakah, tak nak ikutnya macam. Baik, ketahui kira saudara ke An-Ziyad. Hadis daripada An-Ziyad ibni Ilaqah qal Salla bina al-Mughira ibn Syu'bah. Falamma salla raka'atain qama wa lam yajlis fasabbaha bihi man khalfah. Gitu. Ini banyak bukan? Yusalli fasallam. Betul. Silap. Itu. Kemudian fa'asyara ilaihim an qumu falamma faragha min salati sallama wa sajada sajdatain sahwi wa sallam wa qala hakaza sana'a Rasulullah SAW. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Ziyad Ibnu Ilaqah, katanya telah sembahyang dengan kami, menjadi imam oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Al-Mughirah Ibn Syu'bah, hingga sampai 2 rakaat. Maka terkala sembahyang Al-Mughirah dengan menjadi imam, ya, menjadi imam bagi kami akan 2 rakaat yang bernama, yang pertama, sudahlah bangun ia, mana dia tak baca tahiyat awal, dan tiada ia duduk membaca tahiyat pertama dengan sebab lupanya akan membaca tahiyat pertama. Apabila dilihat oleh makmum di belakang akan demikian, maka mereka pun mengucap tasbih subhanallah, gitu kan. Maka kata Ziyad, maka mengucap tasbih dan dia berkata subhanallah dengan dia oleh mereka yang demikian. Baik, sekarang apa hukum? Ya. Masalah menjagakan imam dengan tasbih, satu tajuk sini bagi laki-laki. Ya, saudara, kepada hadis masalah 198 ni, dapatlah hukum menjagakan imam dengan dengan sesuatu yang bersalahan atau sebagainya, bau dengan tasbih, mengucap tasbih subhanallah. Imam kena faham lah.
Mengucap tasbih makmum yang lagi-lagi, yang laki-laki lah. Laki-laki pakai tasbih, perempuan dia tepuk. Maka berkatalah makmum itu subhanallah. Demikian juga datang hadis yang mengatakan sudah Nabi SAW demikian itu. Ya, mana mengucap subhanallah. Benda yang batalkan sembahyang. Kalau jadi tak payah ni. Ya, ada dibahas. Masalah tepuk belakang tangan. Tepuk itu kan menjagakan imam bagi perempuan-perempuan. Perempuan tepuk itu. Jangan tepuk ini. Tepuk macam suka-suka pula. Ya saudaraku, bagi segala perempuan boleh ia menjagakan imam yang tersilap dengan suatu dan sebagainya. Maka penjagaan mereka dengan tepuk tangan kanan, tepuk atas belakang tangan kiri. Tepuk itu, ya. Dan jangan tepuk tapak tangan atas tapak tangan. Jangan. Dan tepuk begini. Ya, rupa bermain-main, rupa itu dipanggil bermain-main. Maka jika memperbuat ia akan demikian itu, ya, atas jalan bermain-main, saya batal sembahyang. Jadi buat tu dia niat suka-suka main, batal. Niat main lah. Kerana menafikan sembahyang. Baik, semalam masalah makmum bangun menurut imam meninggalkan tahiyat pertama dan hadis ni. Kata Abu Isa dan berkata Ziyad bin Ilaqah, apabila sudah tetap Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri, tinggalkan tahiyat awal, tahiyat pertama, fa asyara ilaihim an qam, maka mengisyarat Al-Mughirah bin Syu'bah kepada orang yang di belakang bahawa bangun mereka itu. Dia bangunkan, dia terlupa, kemudian disyarat suruh bangun. Maka sekalian orang pun bangun semuanya menurut berdiri semua, kerana tinggalkan sudah imam tiada boleh duduk membaca tahiyat. Kerana manakala sudah imam tiada boleh membaca tasyahud pertama, oleh sempurna berdirinya bagi rakaat yang ketiga, maka makmum pun maknanya pasti turun kelakuan, turut kelakuan imam pada meninggalkan itu, ya, kerana ia sunat daripada sunat abad dan bukannya rukun bagi sembahyang. Kemudian digantikan sujud sahwi serta imam. Ini apa dipanggil ni? Tahiyat awal muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Faham? Ya, muafakat pada tinggal. Manakala imam meninggalkan tahiyat awal, makmum wajib kena tinggal, bangun. Ya, tidak pada buat. Tak wajib pada buat. Manakala imam buat, makmum bangun, boleh tak batal. Tapi lain rupa. Bersalahan sujud sahwi, ini muafakat pada tinggal. Sujud sahwi pula muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Sujud sahwi muafakat pada buat. Mana kalau imam buat sujud sahwi, makmum wajib buat. Kalau dia tak buat, batal sembahyang dia. Tidak pada tinggal. Mana tadi sepatutnya tak sembahyang subuh, tak baca kunut, kan? Contohnya. Jadi imam kan, dia tak baca tahiyat awal, dia tak baca. Patutnya dia buat tahiyat awal, dia tak buat. Di salam dia, kita pun makmum boleh buat sendiri. Itu makna kata muafakat pada buat, tapi tidak pada tinggal. Pada buat, kalau imam buat, dia wajib buat. Pada tinggal, tak wajib muafakat. Dengan makna kalau imam tak buat, dia bersalam, kita boleh buat sendiri, ya. Ada pun tahiyat awal terbalik. Dia bukan muafakat pada buat, dia muafakat pada tinggal. Mana kalau imam bangun tinggal, kita kena tinggalkan, ya. Banyak berlaku bila imam tinggal, dia berdiri dan ittisab bil fardi, bersepakai dengan rukun mana fardu. Makmum pula pergi gayut tu imam, subhanallah, subhanallah. Imam terjun balik, imam habis jawab, batal sembahyang imam. Ya, batal sembahyang sebab dia sudah bersepakai dengan fardu qiyam, rakaat kedua, rakaat ketiga. Dia pergi turun balik nak lain sunat, batal sembahyang. Ya, banyak berlaku sebab apa? Sama ada dia tak tahu ataupun dia terlupa. Ya, mungkin dia terlupa lah sebab jarang berlaku. Dia berlaku dah keliru, macam mana buat ni?
Tu imam bangun tak baca tahiyat awal, makmum pula gigit subhanallah subhanallah, tu imam pening turun balik. Habis imam-imam sembahyang batal kan. Yang tahu pula tak boleh, dia pun bangun sendiri. Yang seorang lagi pula mufarakah sembahyang seorang. Ibarat kata ingat, sebab kadang-kadang benda jarang berlaku. Dia macam sembahyang jenazah kan, takkan bayar menau. Tapi bila kena 2 tahun kadang tak sekali sembahyang mati. Yang buat jemaah dia terlupa kan. Lama dia di mana, dia bantai rokok belakang. Habis kan tu. Satu kampung riuk kan. Jadi maknanya ingat tu, muafakat pada tinggal. Mana tahiyat awal muafakat pada tinggal. Mana kalau makmum tinggal, kita wajib tinggal. Jangan baca. Tidak pada buat. Mana kalau makmum imam buat, dia tak ada muafakat, dia boleh bangun. Tapi tak elok lah. Masalah sujud sawi muafakat pada buat. Kalau imam buat, dia kena buat. Tapi tak pada tinggal. Kalau imam tinggal, dia boleh buat sendiri. Habis tu. Ketika duduk membaca tahiyat sempurna meninggal kerana setengah daripada sunat ba'd, dan bukannya rukun bagi sembahyang, kerana digantikan dengan sujud sahwi serta imam kan. Jadi benda ni mujawazah. Dia boleh apa? Merangkai, jangan berjangkit. Kita sembahyang tadi subuh, kita datang lewat, dia tengok imam rakaat kedua, dia tak baca kunut, kita dah tahu dia tak baca kunut, kita pun ikut dia. Bila ikut dia maknanya apa? Dia kunut, dia sujud sawi lah. Tiba-tiba dia tak buat sujud sawi, dia pun salam, kita pun tambah rakaat lagi. Maka ketika itu sunat bagi kita sujud sah. Sebab apa? Sebab kesilapan imam. Mana kita tanggung juga. Kalau kita tak baca Fatihah, imam tanggung. Yang ni pula imam silat, kita tanggung. Dia ada tanggung menanggung. Itu mereka ni. Habis tu. Guna masalah sujud sawi. Kemudian daripada salam dan hadisnya, kata misal telah berkata Ziyad bin Ilaqah, manakala tatkala selesai Mughirah bin Syu'bah Ibn Syu'bah daripada sembahyang lalu memberi salam ia, dan sudah daripada memberi salam tunduklah ia sujud dahulu, 2 sujud sahwi, dan memberi salam pula, kerana 2 sujud itu seperti setengah daripada perbuatan sembahyang. Dan berkata Al-Mughirah, beginilah aku lihat yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Dan kata Imam Tirmizi, hadis hasan lagi sahih, dan sungguhnya diriwayatkan daripada ini hadis ketiga ketiadaan satu wajah, mana banyak, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah dan Nabi SAW. Dan satu lagi masalah sujud sawi dan ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf kan ulama padanya. Kata Abu Isa At-Tirmizi dan Bumul Amal di atas hadis masalah 203 ni, itulah di sisi ahli ilmu. Apa ahli ilmu itu? Ahli ijtihad. Atau bahawa seorang laki-laki apabila bangun ia daripada 2 rakaat yang pertama dengan terlupa dibangun, nasaya menyelesai ia pada sembahyang. Dia kan selesai terus lah. Dan sujud ia akan 2 sujud sawi, tak payah dia pergi turun balik. Setengah daripada mereka itu yang telah memikirkan dahulu daripada salam, dan setengah mereka itu yang memikirkan kemudian daripada salam. Ada ijtihad. Dan masalah sujud sawi ada ikhtilaf. Ada setengah sujud sawi sebelum salam, ini biasa. Fil alami innaka hamilum majid, kita sujud betul salam. Ada setengah mengatakan selepas salam. Ni pernah tengok? Belum. Lepas salam dia turun sujud sawi balik. Memikirkan kemudian daripada salam tu. Kemudian kata Abu Isa, yang memula yang memikirkan sujud dahulu daripada salam itu, maka hadisnya lebih asah. Mana kita buatkan dahulu daripada salam, kita sujud kemudian bangkit terus beri salam, maka ni sebab hadis dia asah, mana terlebih sahih daripada hadis yang tadi, iaitu selepas salam turun balik beri sujud sawi. Tapi kalau orang buat gitu, jangan kata apa dalam hadis tadi. Jadi maknanya kita kena luas benda tu. Tapi yang kita ambil yang kuat lebih asah, iaitulah sebelum salam sebagaimana yang biasa dibuatlah. Kemudian babu maja'a fil miqdad ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli
Alhamdulillah. Subhanallah.